Kita teruskan pertandingan kita dengan peserta yang ketujuh dengan ceritanya yang bertajuk Legenda Masuri. Terimalah adik Kairin Kaslina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kairin Kaslina binti Tahap daripada Sekolah Kebangsaan Seri Mendapat. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Legenda Masuri. Pada suatu ketika dahulu, di sebuah pulau yang bernama Langkawi, ada sepasang suami isteri yang bernama Padang Maya dan Mak Andam. Mereka telah lama berkahwin namun masih belum dikurniakan anak. Maka tersebutlah kisah di mana setelah Mak Andam memakan kerak nasi, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia pun mengandung. Mak Andam telah melahirkan seorang bayi perempuan yang comel dan dinamakan sebagai Masuri. Maka bermulalah kehidupan Masuri di Pulau Langkawi. Sejak kecil lagi, Masuri telah dididik dengan adab dan kesopanan Melayu. Lama-kelamaan, Masuri membesar menjadi seorang gadis yang cantik, rupawan dan lemah lembut. Maka, disebabkan itu, ramailah kaum Adam yang ingin memikatnya. Kejeritaan Masuri telah menjadi buah mulut dan bahan cemburu di kalangan kaum wanita di pulau itu. Namun, dia akhirnya dikahwinkan dengan seorang pemuda yang bernama Wan Terus, iaitu anak kepada pembesar di pulau itu, iaitu Datuk Pekerma Jaya dan isterinya Wan Mahmura. Pada suatu malam, apabila melihat suami sedang termenung di muka pintu, Masuri pun bertanya, "Kanda, apa yang kanda menungkan itu?" Wan Terus terkejut dan terus berkata, "Tidak apa-apa, adiknya. Kanda hanya terpesona melihat bulan yang terang di langit pada malam ini. Kanda, adiknya ingin kabarkan berita gembira buat kanda. Tidak lama lagi, kita tidak akan hidup berdua lagi, tetapi bertiga." Kabar Masuri dengan gembiranya kepada suaminya itu. Wan Terus amat terkejut dan gembira dengan berita kehamilan isterinya itu. Dia terus memeluk isterinya itu dengan penuh kasih sayang. Tidak lama selepas itu, berlakulah peperangan antara negeri Kedah dan Siam. Ramailah kaum lelaki yang turut serta dalam peperangan itu, termasuklah Wan Terus. Masuri yang sedang hamil ditinggalkan bersama-sama ibu dan bapanya. Tidak lama selepas itu, datang seorang pengembara yang bernama Diramang telah tiba di pulau itu. Diramang bernasib baik kerana ibu bapa Masuri membenarkannya tinggal di rumah mereka. Diramang adalah seorang penyair yang sangat bagus, namun kepandaiannya itu telah menambat hati penduduk di pulau itu. Diramang juga turut mengajarkan syair kepada Masuri dan mereka juga bersahabat baik. Namun, persahabatan itu telah menimbulkan rasa cemburu Wan Mahmura yang telah menamakan fitnah bahawa Masuri telah menjalinkan hubungan Suri dengan Diramang sehingga menghasilkan anak luar nikah. Kerana termakan hasutan isterinya, Datuk Pekerma Jaya mengarahkan agar Masuri dan Diramang dijatuhi hukuman bunuh. Pada hari kedua-duanya ditangkap, cuaca bertukar menjadi gelap dan angin bertiup kencang. Masuri diikat pada sebatang pokok di tengah-tengah padang dan dikerumuni oleh orang yang mengutuknya. Sambil menangis seesak-esak, Masuri berkata kepada Datuk Pekerma Jaya, "Kenapa hamba dilayan sebegini? Apa kesalahan hamba?" Kata Masuri kepada Datuk Pekerma Jaya, "Berani kamu bertanya lagi? Bukankah sudah terang lagi bersulung bahawa kamu telah melakukan satu perbuatan yang keji? Sungguh berani kamu menjalin hubungan suri dengan orang lain seperti kerana Wan Terus ke medan perang." Malah Datuk Pekerma Jaya tanpa menyiasat perkara yang sebenarnya. "Hamba tidak pernah berbuat demikian. Semuanya adalah fitnah.
hamba tidak berdosa dan sedia membuka pelanggan suami hamba, kata Masudi. Sudahlah, engkau akan dikenakan hukuman bunuh. Hanya itu saja hukuman yang sepadan dengan perbuatan ini yang telah kau lakukan, kata Datuk Pekermajaya. Lalu, dia mengarahkan pengawalnya untuk menikam Masudi dengan sebatang tombak sehingga mati. Hamba telah difitnah. Buktinya, jika hamba dinikam, darah putih akan mengalir keluar dari tubuh hamba. Ia menandakan bahawa hamba tidak berdosa dan telah difitnah, kata Masudi. Setelah dia reda bahawa yang namanya pasti akan dicabut sebentar lagi. Dan pengawal usah pedulikan kata perempuan itu. Laksanakan hukuman itu, tegas Datuk Pekermajaya. Lalu pengawal itu pun terus menikam tubuh Masudi dengan tombaknya. Tidak semena-mena cuaca bertukar menjadi ribut. Orang yang hadir di situ terkejut melihat darah putih yang mengalir keluar daripada tubuh Masudi. Dalam keadaan nyawa-nyawa ikan begitu, Masudi masih sempat melepaskan sumpah. Kamu semua tidak percaya bahawa hamba adalah mangsa fitnah. Oleh itu, sebelum hembuskan nafas terakhir, hamba menyumpah pulau ini agar tidak akan aman dan akan menjadi seperti pada jarak pada tubuh. Setelah kematian Masudi yang tidak berdosa itu, Pulau Langkawi telah menjadi ibarat padang jarak padang terkubur. Ia telah menjadi tandus dan sering berlakunya peperangan dan kekacauan di situ. Pulau Langkawi telah hancur dan hangus selama 7 keturunan, seperti mana yang telah disumpah oleh Masudi. Itu sahaja cerita daripada saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih adik Khairil Kasrina dengan cerita dengan